Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan memulakan pembelajaran kita dalam Matematik tingkatan 5, bab 7, sukatan serakan data terkumpul. Standard pembelajaran, murid dapat menentukan nilai min bagi suatu set data terkumpul. Kriteria kejayaan. Di akhir pembelajaran, murid dapat menyelesaikan masalah berkaitan min bagi suatu set data terkumpul dengan jelas. Okey, berikut adalah soalan. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan ketinggian dalam sentimeter bagi 46 anak pokok. Kirakan min ketinggian anak pokok tersebut dalam sentimeter. Okey, ini adalah ketinggian dalam sentimeter bagi anak pokok, iaitu 7 hingga 9 sentimeter. Bilangan anak pokoknya adalah 9. 10 hingga 12 sentimeter. Bilangan anak pokoknya adalah 14. 13 hingga 15 sentimeter. Bilangan anak pokoknya adalah 17. 16 hingga 18 cm, bilangan anak pokoknya adalah 6. Jadi kekerapan ini merujuk kepada bilangan anak pokok. Jadi untuk soalan ini kita akan mula-mula buat seperti biasa, kita akan buat table ataupun jadual untuk mendapatkan nilai min anak pokok, ketinggian anak pokok tersebut, dan seterusnya kita akan membuat analisis ataupun membuat semakan, membuat pengiraan menggunakan kalkulator Casio Class Swiss model FX570991EX. Okey, jadi cikgu harap pelajar dapatlah mengikuti kelas cikgu sehingga akhirnya. Okey, cikgu nak tanya murid-murid, apakah yang terfikir oleh murid-murid sekarang selepas membaca soalan ini? Betul, murid-murid mesti terfikir apakah formula untuk mencari min ketinggian anak pokok tersebut. Daripada rumus itu, kita bolehlah cari ataupun mendapat panduan apakah maklumat yang perlu dimasukkan di dalam jadual untuk mendapatkan min ketinggian anak pokok tersebut. Jadi min simbolnya adalah X bergaris di atas, iaitu X bar. Okey, min simbolnya adalah X bar. Rumus bagi min adalah jumlah Fx per jumlah F. Murid-murid perlu tahu apakah simbol ataupun pemboleh ubah yang terlibat di dalam sesuatu rumus. Contohnya sekarang, jumlah Fx. Apakah maksud F? Apakah maksud X dalam rumus ini? F merujuk kepada kekerapan. Frekuensi F, frekuensi permulaan F. Jadi kita akan gunakan simbol F untuk kekerapan. X pula adalah midpoint, titik tengah. Jadi untuk X ini adalah titik tengah. Jadi kita kena tahu bagaimana untuk mendapatkan titik tengah bagi selang kelas yang terlibat. Jadi kita dah tahu, okey, dalam kita punya jadual mesti ada F, mesti ada X untuk mendapatkan min bagi ketinggian anak pokok tersebut. Okey, ini adalah data yang perlu kita adakan untuk mencari min. Sentiasa merujuk kepada rumus. Sentiasa merujuk kepada rumus. Okey, min sama dengan jumlah Fx per jumlah F. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan jumlah Fx? Okey, kita diberi dalam soalan kekerapan ini 9. Untuk 7 hingga 9, kekerapannya 9. 10 hingga 12, kekerapannya 14. 13 hingga 15, kekerapannya 17. 16 hingga 18, kekerapannya 6. Jadi ini adalah formula untuk mendapatkan titik tengah bagi selang kelas yang terlibat. Contohnya 7 hingga 9, untuk mendapatkan titik tengahnya kita akan ambil
Dalam kalkulator pun kita kena masukkan kurungan 7 tambah 9 tutup kurungan bahagi 2 sama dengan 8. Kita nak 8 ni. Okey. Dalam kerja ni tak petunjuk pun tak apa. Okey, jadi yang perlunya adalah angka 8 ni. Dan seterusnya untuk selang kelas yang seterusnya kita boleh dapatkan titik tengah menggunakan rumus yang sama lah. Jadi untuk titik tengah selang kelas yang pertama 8, selang kelas yang kedua 10 hingga 12 kita dapat 11, selang kelas yang ketiga kita dapat titik tengahnya 14, selang kelas yang keempat titik tengahnya adalah 17. Jadi fx ini kita tahu bahawa f darab x. F darab x. Jadi 9 darab 8 dapat 72. 14 darab 11 dapat 154, 17 darab 14 dapat 238 dan 6 darab 17 kita akan dapat 108. Okey, sekarang kita dah dapat maklumat dan penuh dah kita punya jadual untuk mendapatkan min ketinggian anak pokok ini. Sekarang kita akan dapatkan dulu terlebih dahulu jumlah fx. Okey, mari kita lihat bagaimana untuk mendapatkan jumlah fx. Kita akan tambahkan 72 tambah 154 tambahkan dengan 238 dan kita kena tambahkan dengan 100. 2 kita akan dapatlah 566. Seterusnya kita akan dapatkan jumlah f 9 tambah 14 tambah 17 tambah 6 kita akan dapat 46. Okey. Seterusnya data ini kita akan masukkan ke dalam formula. Okey, masukkan dalam formula, gantikan jumlah fx dengan angka 566 per gantikan f. Okey, gantikan jumlah f dengan angka 46. Seterusnya kita akan dapatlah jawapan untuk min ketinggian anak pokok ini adalah 12.30 cm. Okey, ini kita menggunakan jadual dan kita boleh gunalah kalkulator juga dalam pengiraan kita semasa kita buat jadual itu. Tapi sekarang cikgu nak tunjuk juga bagaimana untuk mendapatkan nilai min ataupun kita nak buat semakan menggunakan kalkulator Casio Class Swiss. Okey, ini adalah data yang diberikan dalam soalan untuk mendapatkan min. Okey, min sama dengan jumlah fx per jumlah f. Okey, ini adalah kalkulator Casio Class Swiss model fx 570-991EX. Okey, sebelum kita gunakan kalkulator Casio Class Swiss ini, kita perlu set up dulu untuk mendapatkan min dia. Okey, jadi caranya pergi ke button setup. Okey, kalau kita klik pada button setup, dia akan keluarlah paparan ini. Jadi kita ada 8 pilihan. Jadi disebabkan min ini terletak dalam tajuk statistik, kita akan pilih logo ini, iaitu merujuk kepada nombor 6. Jadi kita klik pada nombor 6 pada keyboard kalkulator. Kemudian dia akan keluar paparan seperti ini. Kita klik pada satu, kita nak satu variable. Okey, klik pada satu, dia akan keluarlah paparan seperti ini. Okey, ini kalau kita lihat X ini merujuk kepada titik tengah. X merujuk kepada titik tengah. Okey, jadi sekarang ni kita tidak mempunyai data frekuensi, iaitu kekerapan. Jadi kita perlu masukkanlah juga untuk kekerapan bagi mendapatkan min ketinggian anak pokok tersebut. Jadi caranya klik pada shift, klik pada setup. Okey, kita nak cari statistics. Okey, statistik adalah nombor kod dia adalah 3. Jadi kita klik pada nombor 3. Okey, setelah kita klik pada nombor 3, akan keluar paparan seperti ini. Okey, frekuensi, maksudnya kita nak kolom frekuensi atau tak. Ni bermaksud nak, off ni tidak mahu. Jadi kalau kita nak on kan ya, kita klik pada nombor 1. Kita kliklah pada nombor 1, akan adalah kolom untuk frekuensi ataupun kekerapan.
Jadi kalau kita lihat di sini, data yang pertama, data kedua, data ketiga, data yang keempat, maksud nombor 1, 2, 3, 4 tepi ni. Okey, data yang pertama adalah 7 hingga 9. Jadi di sini pun kita boleh membuat pengiraan 7 tambah 9 tutup kurungan bahagi 2 sama dengan 8. Okey, untuk data yang kedua, okey, kita akan nampaklah bar yang berwarna hitam ini pada nombor 2, itu data yang kedua. Yang kedua itu 10 kurungan 10 tambah 12 tutup kurungan bahagi 2. Bagi 2 sama dengan 11. Okey, kalau kita lihat sebenarnya titik tengah ni dia ada pola yang tertentu lah. Kalau kita lihat sini 8 ke 11, bezanya 3, maksudnya 8 tambah 3 dapat 11. Untuk dapatkan data yang ketiga, titik tengah bagi data yang ketiga ni, kita akan ambil 11 tambah 3. 11 tambah 3 kita akan dapat 14. Jadi kita klik pada 14 sama je kalau kita type balik yang panjang tadi kan. Okey, dah kita dapat pola, jadi kita guna pola tu teruslah. 14 tambah 3 dapat 17. Klik pada 17, klik pada sama dengan. Okey, dapatlah sehingga data yang keempat. Okey, habislah untuk cari titik tengah bagi jadual ini. Jadi kita nak masukkan pula data berkaitan dengan frekuensi ataupun kekerapan. Kita klik pada button ni. Okey, dia akan pergi kepada kolom frekuensi. Okey, kita nak masukkan frekuensi untuk data yang pertama. Jadi kita pergi ke baris yang pertama. Okey, pastikan kita masuk pada baris yang betul. Okey, jadi 9, klik 9 sama dengan 14. Untuk data yang kedua sama dengan 17, klik sama dengan, dan yang terakhir data yang keempat iaitu 6. Klik sama dengan. Okey. Okey, kita dah masukkan data titik tengah dan data kekerapan di dalam kalkulator Casio Class Swiss kita. Jadi macam mana kita nak dapat analisis, dapatkan min bagi data-data yang telah kita masukkan ni? Kita klikkan pada option. Akan keluar paparan seperti ini. Kita akan klik pada nombor 3. Okey, one variable ni. Okey, klik pada nombor 3. Jadi dia keluarlah paparan seperti ini. Apakah maksud paparan ini? Okey, kalau kita lihat sini, X bar mewakili min. Okey, jumlah X ini adalah jumlah fx. Okey, dalam kalkulator dia tulis X saja. Okey, kena fahamlah itu. Jumlah X ni maksudnya jumlah fx yang kita nak gunakan ni, iaitu 566. Seterusnya jumlah X kuasa 2 ni adalah jumlah fx kuasa 2. Okey, jumlah fx kuasa 2 ni kita boleh semaklah sekiranya kita nak cari variance, kita nak cari CCM piawai bagi suatu data yang terkumpul. Kita boleh lihat lagi, banyak lagi analisis yang kita boleh lihat di sini. Ini maksudnya jumlah kekerapan tadi kita dapat 46. Ni min bagi titik tengah yang paling, bukan min purata tu, ni minima. Min titik tengah maksudnya titik tengah yang terkecil adalah 8. Tadi kita dah dapatkan 8 titik tengah dia. Kita lihat titik tengahnya 8, titik tengah yang paling kecil adalah 8, betul. Okey, yang ni kita akan dapat kuartil yang pertama 11, kuartil yang ketiga 14, dan median kita akan dapat 12.5. Okey, ini untuk semakkan murid-murid walau bagaimanapun perlu tunjukkan jalan kerja untuk mendapatkan markah. Kalau setakat guna kalkulator, lepas tu tuliskan jawapan, murid-murid akan kehilangan markah lah. Okey, jadi ini kita boleh gunakan untuk semakkan dan memudahkan pengiraan kita dengan menggunakan kalkulator Casio Class Swiss. Sangat-sangat membantu murid-murid. Okey, itulah cara-cara bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini, iaitu berkaitan min dengan menggunakan kalkulator Casio Class Swiss FX570-991EX. Juga harap
Moga video ini dapat membantu murid untuk membuat soalan berkaitan dengan min dengan menggunakan kalkulator Casio Classwiz dengan baik dan mudah. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Semoga bermanfaat.